لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Yang dikasihi Tuan Imam, yang saya hormati pengerusi Surau Raudah Al-Mukhlisin dan barisan jawatan kuasanya, Ashabul Fadilah, Tuan Guru, para alim ulama, hadirin, hadirat, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah. Pada malam ni insya-Allah saya mengajak tuan-tuan untuk kita bincang dan baca kitab Mukhtasar Minhaj Al-Qasidin yang dikaryakan oleh Imam Syekh Ahmad ibn Abdul Rahman ibn Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala, seorang ulama yang hidup sekitar tahun 600 Hijrah lebih dan usianya tak panjang, hanya 38 tahun. Lebih tepat lagi, beliau walaupun asal keturunan keluarganya daripada Iraq, tetapi mereka menetap di Syam. Dan di Syam dengan maksud di kota Damsyik, di satu bandar yang dipanggil sebagai Qasiyun. Qasiyun itu dengan Damsyik memang dalam Damsyik, tak jauh sangat daripada bandar utama. Dan beliau daripada keturunan para ulama. Abahnya, atuknya, begitu juga pak saudaranya. Antara kitab daripada keluarganya yang terkenal ialah Al-Mughni oleh Ibnu Qudamah. Dikatakan bahawa Syekh Ahmad bin Abdul Rahman ibn Qudamah ini, dia tertarik dengan kitab Minhaj Al-Qasidin yang dikaryakan oleh seorang ulama tersohor dalam mazhab Hambali, iaitu kitab Minhaj Al-Qasidin yang namanya adalah Ibnul Jauzi. Justru dia meringkaskannya. Dan sebenarnya kita ini juga ada kena mengena jalan caranya, pembahagian sama, seakan-akan kitab yang dikaryakan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah, yang lahir sekitar tahun 450 Hijrah dan meninggal pada tahun 505 Hijrah. Justru pada malam ni saya akan baca kitab ini untuk disyarahkan. Mudah-mudahan kita dapat manfaat daripada ilmu yang dikaryakannya ini dan kita akan dapat banyak faedah. Di mana kitab ini dibahagikan kepada 4 cabang. Pertama, cabang yang pertama iaitu bab ibadat. Yang kedua berkenaan dengan adab. Ketiga berkenaan dengan perkara yang membinasakan seperti ujub, riak. Yang keempat, perkara yang menyelamatkan seperti takwa, ikhlas dan seumpamanya. Justru pada malam ni kita mulakan dengan kitab bahagian yang pertama, iaitu ibadat. Pertamanya kitab ilmu, fadilatnya dan yang berkaitan dengannya. Firman Allah Ta'ala, "Qul hal yastawi allazina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun." Katakanlah, hai Muhammad, adakah sama orang yang tahu dengan orang yang tak tahu? Jawab dia, sudah tentu soalan ini maknanya sebagai satu gambaran memang tak sama. Orang yang berilmu lain, orang yang tak berilmu lain. Dengan sebab itu dalam surah Al-Mujadalah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat." Allah pasti mengangkat orang yang mempunyai ilmu, orang yang beriman di kalangan kamu, dan orang yang mempunyai ilmu beberapa darjat. Maknanya, kalau kita nak berjaya dalam hidup, kita kena ada iman. Dan kalau iman saja, dia tak akan ke mana pun. Kita kena ada ilmu. Kalau ilmu saja, dia tak ke mana pun. Sebab mungkin akhirat kita tak selamat. Justru dua-dua kita kena ada. Apa makna darjat? Darjat ini, kata Ibn Abbasin radhiyallahu anhuma, lil ulama darajatun fawqal mu'minin bi 700 darajah. Ma baina ad-darajataini masiratu 500 am.
Bagi ulama, berbanding dengan orang yang beriman lain, dia punya 700 darjat. Satu darjat itu ibarat perjalanan 500 tahun. Artinya jauh. Sebab itu kita kena belajar, kita kena cinta pada ilmu. Kenapa? Kerana ilmu ini membuahkan rasa takut kita kepada Allah. Dalam surah Fatir, Allah berfirman, "Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama." Sesungguhnya orang yang takut kepada Allah daripada hamba-hambanya ialah para ulama yang faham betul-betul. Kalau mereka faham, mereka akan takut. Sebab itu Imam Malik pernah berkata, "Laisal ilmu bikasratir riwayah, innamal ilmul khasyah." Ilmu ni bukan banyak duk riwayat, duk royak gini. Tapi macam mana ilmu tu menyebabkan kita takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ibarat kita tengok rimau lah. Kalau kita jalan dengan anak kita, 2 orang, anak kita umur 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, dia tak takut kat rimau. Kalau boleh dia nak pergi pegang taring rimau sebab dia tak kenal. Tapi kita ni bunyi ngaumang pun takut. Tengok tapak kaki rimau pun takut. Begitulah maknanya, dengan sebab kita kenal, maka kita akan rasa takut kepada Allah. Betapa lebihnya ilmu dalam Sahih Bukhari dan Muslim, hadis Muawiyah bin Abi Sufyan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Siapa yang Allah menghendaki dengannya kebaikan, Allah faqihkan dalam agama. Tuan-tuan, kenapa bila sebut hadis ni, cuba kita tengok. Kalau Allah nak beri kita baik, maka Allah beri kita faqih dalam agama. Kerana dengan faqih dalam agama, kita tahu halal dan haram. Kita tahu dosa dan pahala. Kita tahu boleh buat dengan tak boleh buat. Kita tak boleh sembrono. Dengan sebab itu, syarat untuk tanda Allah beri kebaikan, Allah beri kepadanya faqih dalam agama. Dalam satu riwayat yang diriwayatkan daripada Abi Umamah radhiyallahu anhu, dikatakan disebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 2 orang lelaki. Satu dipanggil orang yang abid. Ni kaki semaya, kaki ibadat, kaki baca Quran, kaki zikir, setakat tu. Dan yang kedua orang alim. Lalu bila minta apa yang Nabi kata antara kedua-dua ni, yang dua-dua tu baik. Nabi kata, sabda Nabi, "Fadlul alim alal abid kafadli ala adnakum." Kelebihan orang alim berbanding dengan orang yang kuat ibadat samalah seperti kelebihan aku, yakni Rasulullah, dengan orang yang paling rendah di kalangan kamu, yakni orang Islam mukmin tapi paling rendah. Jauh beza, tuan-tuan. Itu nak menunjukkan betapa pentingnya kita jadi orang alim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Hasan oleh Imam At-Tirmizi. Sabda Nabi, "Innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ard hatta an-namlata fi juhriha wa hatta al-suhud la yusalluna ala muallimin nas al-khair." Mafhumnya, sesungguhnya Allah, para malaikatnya, begitu juga yang ahli langit dan bumi, masuklah malaikat ke, manusia ke, sehingga semua yang duduk dalam lubangnya, dalam sarangnya, begitu juga ikan yang duduk di laut, berselawat ke atas pengajar-pengajar manusia kebaikan. Nak mengajar baik ni, tuan-tuan, kena fikir panjang. Pertama sekali, bila kita nak mengajar baik, kita sendiri kena jadi baik. Kalau kita tak berapa nak jadi baik, boleh nak mengajar, tapi orang mari kata balik. Orang Arab kata, "Wa ghayru taqiyyin ya'murun nasa bittuqa, tabibun yudawin nas wa huwa alilu." Orang yang tak bertakwa, nak suruh manusia bertakwa, samalah seperti orang sakit. Doktor yang sakit, nak rawat orang, dia sendiri sakit. Orang kata, "Hang sendirilah dulu." Begitu keadaannya.
Dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut fadlul alim 'ala al-'abid ka fadli lailatul badri 'ala sairil kawakib. Wa innal ulama warasatul anbiya wa innal anbiya lam yuwarrisu dinaran wala dirhama wa innama warasul ilma faman akhadha bihi akhadha bihazzin wafir. Hadis ni adalah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Abu Daud, At-Tirmizi dan juga Ibnu Majah. Mafhumnya, kelebihan orang alim dengan orang yang kuat ibadat semata-mata tapi tak alim samalah seperti kelebihan malam yang terang terdapatnya bulan yang penuh mengambang berbanding dengan segala bintang-bintang. Dan para ulama merupakan pewaris para nabi, sedangkan Nabi tak mewarisi dinar dan duit dirham, tetapi dia mewarisi ilmu. Siapa yang mengambilnya, maka dia mengambil yang secukupnya. Ini lebihnya tuan-tuan. Bagaimana lebihnya orang alim? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Safwan bin Usal radhiyallahu an menyatakan bahawa Rasulullah SAW bersabda, innal malaikata la tada'u ajnihataha li talibil ilmi ridan bima yasna. Hadis ni adalah hadis yang masyhur yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Ibnu Majah. Sesungguhnya para malaikat meletakkan sayap-sayapnya. Malaikat ni Allah jadi sifat dia ni banyak. Dia ada sayap. Ada sayap 2, ada lebih, ada banyak, ada sampai 600 jenis malaikat ni. Dan malaikat ini diciptakan daripada nur cahaya. Malaikat ini dia hamparkan sayap-sayapnya kepada penuntut ilmu kerana redha dengan apa yang penuntut ilmu lakukan. Lebihnya penuntut ilmu. Al-Imam Al-Khattabi rahimahullahu ta'ala dalam syarah maksud malaikat letak sayap ni apa makna? Pertama, dengan makna zahir, dia apa? Sayap sungguh. Kedua, dengan makna tawaduk untuk memulia dan membesarkan bagi penuntut ilmu. Ketiga, dengan makna turun di sisi majlis ilmu dan dia tinggal untuk dia terbang. Duduk hati sama. Ni kelebihan. Ada satu kitab yang dikaryakan oleh Imam Nawawi. Imam Nawawi ni dia karya banyak kitab. Salah satu kitabnya kecil berkenaan dengan wali-wali Allah dan juga sifat-sifat yang baiklah. Imam Nawawi ni dia cerita satu kisah seorang lelaki yang jahat akhlaknya. Bila dia dengar hadis ni, dia ambil teropoh. Zaman dulu teropoh lah. Dia tak ada sangat macam selipar comel macam kita. Teropoh ni pula, dia paku teropoh tu. Jadi paku tu sampai tembus teropoh. Kalau teropoh tu setengah inci, paku tu mungkin 2 inci. Jadi tajam bawah. Setiap kali dia nak hadir ke majlis ilmu, dia pakai teropoh tu. Katanya, aku pakai teropoh ni tak ada lain melainkan untuk aku koyakkan dan carikan sayap malaikat. Maka dia pakai. Apa yang berlaku, Allah uji dia, kaki dia tenggelam dalam tanah. Tak boleh, siapa mati gitu je. Allah uji kadang-kadang manusia sampai tahap tu. Sebab ada benda kita tak boleh guna akal. Selama mana dalam Quran dan tafsiran yang sahih, begitu juga daripada hadis yang benar-benar sahih menyebut sesuatu, kita berimanlah. Cara yang tak dapat diakal kita, malaikat kita nampak, itu soal lain. Tapi soal nak bagi tahu keyakinan kita, itulah apabila disebut cara macam itu. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Hadis ni hadis panjang, tapi diambil di ujung hadis riwayat Muslim. Siapa yang berjalan
Mari untuk menuntut ilmu. Ambil secangkir ilmu. Walaupun sikit. Dia nak ambil ilmu. Maka Allah mudahkan baginya jalan ke syurga. Sebab itu, menuntut ilmu, hadir dalam majlis ilmu ni, dia panggil majlis sebagai taman-taman syurga. Kenapa? Kerana kita bila menuntut ilmu, roh kita naik. Sebab itu orang mari duduk dalam majlis menuntut ilmu ni, kadang-kadang sampai tertidur. Aja tengok doktor tidur. Tidur kosong sangat. Tapi cuba pergi pasar, ada tengok orang tidur pasar. Adalah 3 orang, budak kecil ke apa ke. Tapi nak ceritanya, banyak kelebihan. Kita akan faham, oh gini. Aku baru tahu. Walaupun umur aku 45 tahun, 55 tahun, 52 tahun. Baru tahu rupa-rupanya. Sebab kita baru belajar. Sebab sifat ilmu ni, dia tak habis-habis. Betapa hebatnya menuntut ilmu sebagaimana dalam riwayat sekalipun dhaif oleh Ad-Darimi menyebut, man ja'ahul maut wa huwa yatlubul ilma liyuhyiya bihil islam kana bainahu wa bainal anbiya fil jannati darajatun wahidah atau kama qala. Siapa yang mati sedangkan ketika itu dia sedang menuntut ilmu, tengah belajar. Tengah belajar ni bukan mesti dalam majlis, tapi maknanya macam dia dalam universiti, dia memondok, dia pergi belajar dan seumpamanya. Dia mati. Tapi dengan ada niat. Niat dia belajar untuk ihya Islam, untuk tinggikan agama Allah, untuk hidupkan Islam. Kita belajar, nombor satu, kita kena betul niat macam tu. Jangan niat apa-apa. Lepas tu Allah akan datanglah macam-macam perkara. Maka dikatakan dia dengan para nabi kedudukan dalam syurga setikat sahaja. 1 darjat sahaja. Lebihnya penuntut ilmu sampai mati. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Ibn Abbas pernah menyatakan, innal ladzi yu'allimun nasal khair tastaghfiru lahu kullu dabbatin hatta al-hut fil bahri. Sesungguhnya orang yang mengajar manusia ke arah kebaikan, nescaya semua menatang. Dabbah ni sama ada menatang melata, kaki 4, kaki 2, tak ada kaki, ular, ayam, itik, lembu, kerbau, seumpamanya, itu dipanggil dabbah. Sehingga bukan sekadar itu, termasuk ikan-ikan di laut, istighfar untuknya. Kita mengajar. Kadang-kadang kita tak tahu, kita mengajar, tengok. Saya sebelum datang, saya terbaca, tengok dalam video yang banyak, sejarah seorang ulama yang hebat di Mesir, Syekh Hassanain Makhluf. Dia keluarga ulama, tuan-tuan. Dia lahir tahun 1890. Bukan 1980. 1890. Kita semua tak ada lagi lah. Dia belajar ni sebab abah dia ni ulama besar juga, bermazhab Maliki. Hebat belajar. Umur 6-7 tahun ngapal Quran, umur 11-10 tamat. Kemudian masuk, kemudian di sana bila dah umur dalam 20 lebih sahaja, ibarat macam kita dipanggil syahadah alamiah, macam PhD lah, lebih lagi sebab dia munakasyah secara viva mulut ulama besar dunia. Syekh Azhar mari temu duga, dapat jawab, dia dapat darajah alamiah, kemudian dilantik jadi qadi, akhirnya jadi mufti. Satu-satunya di Mesir dia jadi mufti 2 kali. Dan dia pernah mendapat anugerah award Al-Malik Faisal, dan umurnya panjang sampai 90 tahun lebih, hampir. Meninggal pun sekitar 30 tahun lepas ataupun 20 tahun lepas, begitulah syekh ini. Jadi apa yang saya nak ceritanya, bila dia tamat belajar, kerjanya jadi imam, mengajar tanpa ambil rawatib, tanpa ambil upah. Tapi tengok selepas pada tu macam mana Allah bagi rezeki kepada dia banyak. Allah kayakan, Allah senangkan hidup dia. Kalau orang tanya macam mana ikan tu boleh istighfar kepada penuntut ilmu,
Maka dijawab oleh ulama, kerana manfaat ilmu itu sifatnya umum kepada semua perkara termasuk ikan. Kerana ulama dia mengetahui dengan ilmu apa yang halal dan apa yang haram. Dan dia suruh melakukan ihsan kepada semua, termasuk ketika sembelih dan termasuk kepada ikan. Maka Allah ilhamkan kepada semua untuk istighfar kerana balasan baik yang perbuatan mereka. Tuan-tuan haji tengok tak cerita-cerita orang putih. Macam contohnya cerita berkenaan dengan takat ikan dalam laut dalam. Dia bawa dengan bekas-bekas besar tu. Bila sudah takat tu kita tengok kalau ikan-ikan kecil tu buang balik dalam laut. Kita tak kira, gomor habis. Contoh kita nampak tak? Ialah kita nak makan. Tapi bagi dia sebab apa? Sebab dia faham hak kecil ni biar besar dulu. Contohnya. Jadi ada perkara macam tu. Baik. Kemudian hadis berkenaan ilmu ini banyak. Saya ringkaskan bagaimana pentingnya kita bersama dengan para ulama. Kata Al-Hasanul Basri, laulal ulama lasara an-nas kal bahaim. Kalaulah tidak kerana para ulama, maka jadilah manusia seperti hayawan, binatang kaki empat. Minta maaf cakap, mereka yang tidak ada petunjuk, mereka yang tidak ada hidayah, mereka yang tidak ada bimbingan agama Allah. Tuan-tuan, dia berzina, dia tak kisah. Dia nak telanjang, dia tak kisah. Dia nak buat apa pun tak kisah. Ni kalau kita tengok kampung kita, lembu, ayam, itik tu je. Maknanya dalam bahasa mudah, tanpa ulama yang bimbing, dia tak ada lagi rasa malu, tak kisah. Malu ni tuan-tuan, satu benda yang hampir pupus dalam masyarakat. Sekarang orang selamba je. Ada orang tu contohnya nak pinang orang, direct je cakap, straight, aku nak pinang mu, gini. Tunjuk pula cara live. Tapi di situ kadang-kadang kita akan tengok macam mana. Zaman dulu kalau kita tengok Allah, royak ke mak, royak ke abah, minta izin, giam. Banyak. Malu. Perempuan lagi malu zaman dulu. Tengok Allah rakamkan dalam kisah Nabi Allah Musa. Waja'at ihdahuma tamshi ala istihya. Dia berjalan atas malu. Kan pelik. Maknanya jalan atas malu, makna tu sifat dia, adanya malu. Tapi bila dah tak ada pendidikan, tak ada teguran daripada ibu bapa, tak ada para ulama ni, orang tak malu. Tuan-tuan mari ke masjid surau, tuan-tuan akan pilih pakaian yang paling sopan. Boleh tak kita nak pakai seluar terek je? Boleh. Nak pakai baju silet je? Boleh. Itu tak aurat tau. Tapi kita faham, ulama kita ajar khuzu zinatakum inda kulli masjid. Mu kena ambil zinah, pakaian, perhiasan. Maknanya pakaian yang sesuai ketika nak pergi masjid. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, Muaz bin Jabal radhiyallahu an berkata, ta'allamul ilma fa inna ta'allumahu lillahi khasyah wa talabahu ibadah wa mudarasatahu tasbih wal bahsa anhu jihad wa ta'limahu liman la ya'lamuhu sadaqah wa bazlahu li ahlihi qurbah wa huwal anisu fil wahdah wasahibu fil khalwah. Muaz ni sahabat Nabi, mati muda, 30 tahun lebih umur. Dia tak tua sangatlah mati. Dan dia ni ibarat dia bukanlah mati tak tua lah, muda juga. Muaz bin Jabal ni, dia ni sahabat Nabi yang beza umurnya jauh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat umur dia sekitar 30-an. Dia bukan sahabat yang tua lah. Dan Rasulullah percaya kat dia. Orangnya cerdik yang luar biasa.
Nabi sebut alamukum bil halali wal haram Muaz ibnu Jabal. Orang yang paling pandai di kalangan kamu tentang halal dan haram Muaz lah. Dan dia hantar Muaz ni ke Yaman. Yaman ni zaman Nabi pecah pada 5. Jadi 5 sahabat ni dihantar ke Yaman, tempat lain-lain. Macam Abu Musa al-Asy'ari tempat lain. Sayyidina Ali pun dah dihantar. Antaranya Muaz bin Jabal. Tapi istimewanya bila nak hantar Muaz, Nabi tanya, bima taqdi? Macam mana mu nak hukum? Jawab Muaz, aqdi bi kitabillah. Aku hukum dengan kitab Allah. Nabi kata fa illam tajid. Jawab Nabi, kalau tak ada, Nabi dia jawab aqdi bi sunnati Rasulillah. Kalau tak ada juga dalam sunnah Nabi, nak hukum dengan apa? Dia kata ajtahid wala alu. Aku akan berijtihad tapi aku tidak melampau. Alu. Maknanya walaupun dia ijtihad, dia ada menggunakan kias yang betul. Dia tidaklah orang kata sembrono. Ini cara. Nabi kata alhamdulillah wafaqa Rasulillah. Segala puji bagi Allah yang beri taufik kepada Rasul, utusan Rasulullah SAW. Ini Muaz. Cerita panjang. Jadi Muaz ni cakap apa? Muaz kata ta'allamul ilma, mu kena belajar ilmu. Kita, anak kita, cucu kita, nombor 1 belajar ilmu. Ilmu dunia belajarlah setakat yang mana pun. Tapi ilmu akhirat, ilmu agama jangan tinggal. Bukan mesti jadi ustaz. Belajar. Kenapa? Kerana belajar ilmu itu membawa rasa takut kepada Allah. Macam kita bincang tadi. Kedua, nak menuntut ilmu tu ibadat. Sehingga Imam Asy-Syafi'i rahimahullah kata belajar ilmu itu lebih baik daripada sembahyang sunat. Walaupun 1000 rakaat, walaupun beberapa rakaat banyak. Sebab belajar ilmu tu fardu. Dia keluar orang daripada belenggu kejahilan. Kita mikir gini rasa betul dah, tapi bila belajar ilmu Allah, silap lagi. Ilmu ni macam-macam tuan-tuan. Dia tak sama. Dia ilmu ni sifatnya hidup. Sifatnya hidup dan keperluan ni berbeza. Dan dia berbeza dari satu zaman kepada satu zaman. Tapi ilmu-ilmu agama pun perlu difahami dengan cara yang sebenarnya dan sebetulnya. Mengikut para ulama, kitab-kitab yang memandu kita. Kita mudarasah ilmu. Apa makna mudarasah? Mengulang kaji ilmu. Itu tu tasbih. Orang zaman dulu dia belajar, dia kena ulang ilmu. Kaji tentang ilmu ni jihad. Nak kaji ilmu ni payah. Ramai orang tak suka. Ilmu agama pun payah. Semua kalau kita tanya, dah macam mana hukum gini? Dalil macam mana? Oh, mudah. Tuan-tuan tahu, nak buat kajian satu tu, kan main payah. Ambil masa. Yang saya tak cerita tadi, Syekh Hasanin Makhluf, ulama besar. Orang mari ke abah dia, tanya dia. Tanya abah dia. Abah dia kata, wahai Hasanin, kau jawab. Dia kata, ya abah. Abah tu guru besar. Amba pakar tak jawab lah. Dia kata, ini arahanku. Mu jawab. Apa yang dia buat? Dia duduk rumah, dia lembang kitab, dia kaji betul-betul. Ambil masa 2 minggu. Kerana satu masalah. Tengok rojok kitab ni, siapa. Akhirnya dapat jawapan. Tunjuk ke abah dia. Abah dia kata, tolong cetak. Nescaya memberi manfaat kepada kita. Sebab itu, bentuk ilmu ni macam jihad. Dia bukan barang. Orang nak tuntut ilmu ni letih sebenarnya. Itu dia. Kemudian mengajar kepada orang yang tidak tahu adalah sedekah. Kita ajar orang tak tahu ilmu. Dan ilmu ni, bila kita ajar, tak luar pun daripada kita. Makin banyak. Begitu juga kita menghamburkan ilmu ataupun menyebarkan ilmu kepada ahlinya adalah dekat kepada Allah. Ilmu ni, masa kita seorang, dia menjadi penenang, penyejuk, kata orang rakang kepada kita. Orang ada ilmu ni lain. Dan ketika kita tak ada orang, dia menjadi sahabat kita. Ada ulama besar zaman dulu, dinisbahkan kepada Abdullah ibn al-Mubarak. Bagaimana Abdullah bin al-Mubarak, dia selalu baca
Allah jadi Ibn Al-Mubarak ni dia digelar sebagai Amirul Mukminin fil hadis. Abdullah bin Al-Mubarak ni tuan-tuan, jarang orang ada macam ni. Siapa yang ada macam ni, itulah orang yang luar biasa. Abdullah bin Al-Mubarak nombor satu, dia kaya. Kaya yang amat, peniaga. Orang nak pergi Mekah, dia duduk jauh. Dia bukan duduk Madinah, Mekah. Dia duduk dekat dengan Mawara'an Nahar, dekat Khurasan, dekat Iraq, jauh atas. Dia kata boleh, jumlahnya, bahagiannya, bayarannya banyak ni. Siapa nak pergi? Tapi aku nak pegang duit dan aku nak jadi kepala. Orang sukalah. 5,000 dirham ke 4,000 dirham. Berhenti setepak, makan. Jamu sedap. Berhenti setepak, makan. Gitulah. Sampai Mekah, balik Mekah. Sampai Madinah, balik mula. Dia balik, dia panggil semua. Dia kata, hakmu bagi kat aku semua sekali tu, jumlahnya biang-biang. Betul-betul. Ni risik hak makan. Hak minum berapa? Kambing 4 ekor, 10 ekor. Kat ni gini. Jumlahnya lebih. Lebih daripada apa yang dia minta. Apa yang dia buat. Abdullah bin Al-Mubarak kata, hakmu bagi kat aku ni, aku pulang balik kamu semua. Dah lah makan lebih. Bayar tu makna macam nak bayar. Free. Tu sebab dia kaya. Dermawan. Abdullah ibn Al-Mubarak nombor 2. Dia ni mujahid. Perang pandai sangat. Handal. Dalam riwayat Maqal Ibn Yasir menceritakan dalam satu perang, bila seorang musuh, sebab Abdullah ibn Al-Mubarak ni dia hidup sekitar tahun 80-90 Hijrah sehingga 100 Hijrah lebih. Maknanya dia lebih dulu daripada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i 150 Hijrah. Dia maknanya sekitar antara tabi'in atau lepas tu sikit. Masa tu negara Islam kuat. Bila lawan dengan Rom, orang Rom ni ada hak pandai-pandai ni, dia tunjuk akrobatik main pedang. Boleh lambung, boleh ni. Mana bijak, tangkas. Cabar orang Islam. Sebelum perang biasanya salah satu agendanya ialah mubarazah. Seorang lawan seorang. Itu nak tunjuk kedebel lah. Mana hak kedebel di kalangan kamu, hak mana hak gagah. Semua orang Islam dah tengok gagah sangat. Betul, berani. Tapi biarlah, janganlah mati nombor satu sangat. Biar orang lain mati dulu. Cabar 2-3 kali. Orang Islam tak pergi. Akhirnya seorang lelaki yang tutup. Dia tutup pelitup muka dulu bukan kerana coronavirus. Tak ada. Dia tutup perang tu. Dia tak nak orang kenal. Dia pergi tutup. Dia pergi lawang. Lawang ni, bila orang Islam tak kenal ni, lawang sekejap je. Dia pandai tuju. Kena rebah mati. Apalagi orang Islam bertempik. Allah Akbar. Bila orang Islam bertempik ni, dia pun terus pergi. Dia tak buka muka. Orang nak cari dia sehingga di belakang batu jauh, baru dia buka. Maka sahabat ini terkejut. Rakan ini terkejut. Ya, wahai imam, rupa-rupanya, kenapa kamu tak buka muka kamu awal-awal? Dia kata, aku berperang ni bukan kerana manusia. Aku berperang ni kerana Allah. Tu maknanya dia hebat. Dia hantar surat kepada Fudail bin Iyad. Surat ni yang masyhur. Fudail bin Iyad ni duduk Madinah. Kaki badak. Nangis je. Tok Mayah. Baguslah. Akhirnya baik. Dia hantar surat. Dia kata kepada Fudail bin Iyad. Sebab dia tengok manusia terpengaruh dengan cara Fudail bin Iyad ni sehingga tinggal jihad. Dia jawab, Ya abidal haramaini law absartana la alimta annaka fil ibadati tal'abu. Wahai orang yang beribadat di 2 tanah haram, kalau kamu tengok kami, kamu akan tahu bahawa kamu dalam ibadat kamu bermain-main je. Tak kala pipi-pipi kamu dibasahi, digenang dengan air mata, sedangkan leher-leher kami bergelumang dengan darah. Tak kala kamu diwangikan dengan minyak-minyak wangi pada baju kamu, tapi wangian kami adalah debu-debu ketika di medan perang. Dengar surat tu menangis, tuan-tuan. Akhirnya terus sama menyertai jihad fi sabilillah. Ni orang yang hebat. Jadi, itu yang kedua. Dan yang ketiga, Abdullah bin Mubarak ni orang alim sangat. Dalam satu catatan sejarah bab hafazan, dia pernah dengar sahaja, dia ingat. Dan dia karang banyak buku, antaranya Kitabuz Zuhd war Raqa'iq.
kitab zuhud dan juga raqaid, orang alim yang hebat. Jadi jarang manusia dia dapat 3 ni. Dapat 2 pun mujur, dapat 1 pun mujur. Tapi Abdullah bin Mubarak dia dapat 3. Kuat mengaji. Orang datang, dia jadi gelisah. Orang tanya, macam kami ni mengganggu kamu. Kata dia, sebelum kamu datang, kami sedang bersama para sahabat. Apa makna? Dia baca kitab-kitab sejarah sahabat, Ghazawatul Rasul dan seumpamanya. Tapi bila mu datang, aku terpaksa ilmu. Itu nak gambarkan kepada kita bahawa mereka ni, walaupun dalam khalwah, ataupun khalwah ni bukan maknanya gewe dengan perempuan. Khalwah ni maknanya seorang-seorang. Tapi dia rasa tenang. Orang-orang macam ni dia luar biasa, tuan-tuan. Dia jadikan khalwah itu, dia tafakur, dia fikir, dia boleh membina, muhasabah diri dan jadi dia lebih baik lagi. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, Ka'ab rahimahullah. Ka'ab pernah berkata, Auhallah ila Musa alaihi salam. Allah wahyukan kepada Nabi Musa. Anta'allam ya Musa al-khair wa'allimhu linnas. Wahai Musa, belajarlah baik-baik. Belajar. Sebab itu Nabi Musa pergi bertemu Khidir. Dalam surah Kahfi cerita macam mana belajar. Ilmu pelik-pelik. Ada hak biasa, ada hak ni belajar. Dan ajar kepada orang. Kita ilmu ni, jangan kita pungut kita sendiri, tapi kita ajar pada orang. Sebar pada orang. Banyak kelebihan. Fa inni munawwirun li muallimil khair wa muta'allimihi kuburahum hatta la yastawhishu bimakanihi. Apa maksud? Kerana aku, yakni Allah, akan cahayakan kubur mereka sehingga mereka tak rasa takut, tak rasa bimbang, tak rasa keterasingan. Tuan-tuan sekali-sekala, kalau kita ziarah kubur, lebih-lebih kawan kita mati, tengok lubang kubur tu. Dan cuba tengok kalau aku tempat dia macam mana. Oh, takut tuan-tuan. Bab kata Hamka, hidup hanya sekali, justru biar bererti. Ini kita tengok, kadang-kadang kita tak sangka. 2-3 hari lepas, Ali Jabir daripada apa nama ni, Indonesia, orang Madinah asalnya, umur 44. Pengarang kitab ni Ibnu Qudamah, bukan Ibnu Qudamah ni, Ahmad Ibnu Qudamah ni, umur 38 mati. Muda-muda. Sekejap je tuan-tuan. Tak lama. Hidup senang ke, susah ke, okey ke, KO ke, tak lama. Jadi macam mana cara untuk kita tak rasa takut dan tak rasa susah dalam kubur kita? Jawab dia, antara caranya adalah kita jadi guru mengajar kebaikan. Walaupun kecil. Dia tak mestilah kita mengajar banyak-banyak sangat, mengajar kecil. Ajar budak-budak. Ajar apa-apa. Saya pernah forum dengan seorang sahabat. Ni cerita lama, 15 tahun dulu ke 10 tahun dulu. Cerita seorang cikgu. Dia peceng. Bila dia peceng, dia cikgu je. Bila dia peceng, dia ni pakai baju jubah ke apa ke, caranya buat baik. Apa ni, ajak budak-budak pergi surah, pergi masjid. Jadi cara dia jalan, dia bawa coklat, gula-gula dalam poket. Dia temu, dia ramah, dia bagi coklat, gula-gula pada orang ni. Jom ke masjid, jom pergi masjid. Akhirnya ramah mari masjid. Bila ramai mari masjid, AJK masjid jadi susah hati, takut take over pula dah. Dah ramai, hak tua malah. Jadi susah lah, mana ni? Akhirnya dia tahu keadaan macam tu, dia mintalah dengan ketua kampung ke apa, dia cari balai raya. Balai raya tu dia bersih, dia buat tempat budak semayang. Dia ajar semayang, dia ajar mukadam, dia ajar wuduk, ajar basic lah, bukan ajar hak tinggi-tinggi.
Daripada sikit kepada ramah, kepada ramah, kepada ramah. Ramah dah. Baik guru, baik sangat. Maka cikgu pecen. Takdir Allah, cikgu pecen ni mati. Jadi pecen dah. Pecen dekat mati ya. Tak ada lah pecen mengajar balik mula. Mati. Satu peristiwa yang ajaib berlaku. Bila mati, mayat cikgu ni letak atas rumah. Rumah pula rumah kayu. Rumah kayu ni ibarat bawah tu tanah lah. Ada tiang, ada bawah. Oh kapung. Tuan-tuan, budak-budak ni mari duk naik atas rumah tu hampir penuh serumah. Kemudian tak cukup pada tu, budak-budak ni duduk bawah rumah. Ada yang peluk tiang bawah rumah. Nangis. Hak boleh ngaji, hak dang pun tak boleh ngaji, pegang Quran je. Nak ngaji pada tok guru dia, ustaz dia, cikgu dia ni sebab ajak dia tengok. Dari situ kita faham. Manusia tuan-tuan nak tahu hebat tak hebat masa mati. Kalau mati ramai, ni bukan musim Covid lah, musim Covid tak boleh ramai kau payuh kau. Kalau mati tu, sebab itu dikatakan oleh para ulama, bainana wa bainakum, antara kami dan kamu adalah kematian. Baca sejarah-sejarah orang hebat, bila mati tu Allah tak pasal-pasal beribu-ribu orang datang, berpuluh-puluh ribu dan seumpamanya. Ini ajar kebaikan tu. Tengok orang pergi ziarah kubur. Saya pergi kat kubur Syekh Syarawi. Saya siapa? Ada orang. Syekh Syarawi meninggal dunia 1998 ataupun 89 begitulah. Itulah. Ulama besar Mesir. Mati dia orang iring sahaja dekat 1 juta. Penuh. Boleh tengok dari YouTube. Jarang orang ramai. Mari, no. Dia mati ke Hira, bawa ke kampung dia Zakazid. Zakzid dia panggil. Zakadus. Saya pergi siapa? Tengok. Saya pergi bukan masa dia mati, masa lepas mati bertahun-tahun dah lah. Tengok ada orang lagi duk tengok. Itu kelebihan mengajar kebaikan. Berapa minit lagi? Masuk dah? 4 lagi. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Fasa yang kedua adalah berkenaan belajar ilmu ini. Adalah fardu. Mana apa fardu? Wajib. Daripada hadis Anas bin Malik, Rasulullah SAW bersabda, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Riwayat Ahmad. Belajar ilmu ni adalah fardu ke atas setiap orang Islam. Mana mesti kena belajar. Ilmu kita kena belajar. Wajib. Para pengarang, dia kata manusia ni khilaf. Ilmu apa hak jadi wajib belajar ni? Ahli fiqh kata ilmu fiqh. Sebab dia tahu halal dan haram. Kita tengok daging import tak ada halal. Susah dah. Tu sekadar tu. Hak mana halal, hak mana haram. Orang yang nak ni tengok hak mana halal, apa tak. Ahli tafsir dan ahli hadis kata ilmu kitab dan sunnah. Tadi ulama fiqh kata halal haram fiqh lah. Ni. Ahli tasawuf kata ilmu ikhlas. Sebab kalau kita sembahyang buat ibadat tak ikhlas, tak guna kok. Tak ada apa. Ahli kalam berkata ilmu kalam. Sebab di situ dia kenal macam mana. Jadi apa ilmu yang kita perlu belajar? Jawab dia, ilmu yang menyebabkan hidup kita di dunia ini boleh mengikut syariat yang sebenar. Cuma dalam menuntut ilmu saya terfikir, jangan kita bincang ajar bukan pada waktunya. Bukan apa? Maknanya kita tak rasa kepentingan ilmu tersebut melainkan apabila kita nak buat. Contohlah, saya nak ajar tuan-tuan berbincang berkenaan dengan rukun haji. Tuan-tuan memang tak ada niat lagi Mekah pun sebab coronavirus ni tak dah tu. Boleh bayar duit dah tabung haji pun tak turun lagi, biar tu. Tengok dalam tu pula 65 tahun lagi, lambat lagi. Giliran contohnya. Jadi tuan-tuan
nak belajar. Tapi kalau kita nak pergi Mekah dah 2 hari lagi, 3 hari lagi, belajar hak ni kita nampak. Kita faham. Sebab kita nak guna ilmu tersebut. Kita kerja kita adalah sebagai cikgu. Sekadar cikgu lah. Tapi bila kita nak pergi niaga, kita belajar ilmu perniagaan. Macam mana cara berniaga betul, tidak boleh risk, tak boleh biang satu persatu, hak ni, hak boleh, hak macam mana, biang-biang. Tu. Jadi, bila kita belajar dalam situasi di mana kita perlu gunakan itu, apply itu, maka pembelajaran itu jauh lebih membawa kepada kesan pada jiwa kita. Saya rasa sekadar itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan tazkirah ringkas pelajaran daripada kitab Mukhtasar Minhaj Al-Qasidi ini memberi manfaat kepada kita semua. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh.